yang disampaikan ini. Ya, teknik mudah untuk menulis karangan pendek. Hari ni kita akan buat karangan tajuk dia kepentingan. Baikkan tak jelas, tak apa, kejap ya. karangan pendek bahagian kertas 2 bahagian B. Jadi hari ni kita akan bincangkan cara saya guna cara yang paling mudah. Baik. Boleh salin ya. Kepentingan ilmu pengetahuan. Macam boleh salin dalam buku karangan. Tadi Komsas, kali ini ialah buku karangan. Tajuk kepentingan ilmu pengetahuan. Baik, dia gunakan di sini ya. Dia kata berdasarkan model yang diberikan, yang disediakan ini, sila tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya 50 hingga 80 patah perkataan. Tajuk kepentingan ilmu pengetahuan. Isi dah bagi ya. Untuk memperoleh kejayaan yang baik, untuk meningkatkan taraf hidup, menyelesaikan masalah yang timbul, tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi dia bagi 4 isi. Jadi pandailah kamu menyusun ya, isi yang mana pertama, kedua, ketiga dan keempat. Walaupun begitu, kita dengar daripada kawan saya ini ya, tentang macam mana nak menulis karangan. Boleh beri perhatian ya. Kita dengar dalam tempoh 13 minit lebih kurang. Okey. Sebab saya tahu ramai pelajar yang agak lemah dalam menulis ayat. Jadi saya akan guna cara yang paling mudah, cara yang semua orang boleh buat. Tapi syarat dia ialah kamu mestilah gunakan ataupun follow, ikut apa yang cikgu ajarkan ini satu demi satu. Kalau kamu buat, saya yakin kamu akan pandai menulis sedikit demi sedikit. Okey, dia tak akan terus pandai, dia akan ada peningkatan dari segi kemahiran kamu. Okey, jadi kita tengok soalan karangan pendek. Baca arahan dulu Ramai orang tak baca arahan. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Pendek je, tak panjang, pendek sahaja. Okey, tapi kalau pendek pun banyak pelajar yang tak dapat buat dengan tak dapat jawab dengan baik sebab masalah membina ayat salah, kemudian tak bermaksud ayat dan sebagainya, jadi kamu tak dapat markah. Next, kita tengok ini ialah apa? Ini ialah soalan. Jadi perkara yang pertama kita buat ialah kita kena analisis dulu. Jadi analisis satu, kita cari soalan ataupun soalan dia ialah cari apa? Kita cari tema biasanya dekat mana? Depan, belakang, tengah-tengah. Tema biasanya dekat. Ini nombor 1 kan? Dia biasanya belakang sini. Okey? Dia bukan yang pertama. Jarang lah tema ni yang pertama. Sebab dia dah ada ni apa ni? Kata kunci kan? Jadi tema ialah ilmu pengetahuan. Nombor 3, kata kunci. Kata kunci ialah apa? Kata kunci dia di depan. Jadi kepentingan ni, kalau KFC mana satu? Mana satu kepentingan ni? KF atau C? Depan dia ialah K ni merupakan kesan. Kalau kepentingan ni kesan apa? Kesan
kesan yang terakhir. Kalau dia ialah kesan yang positif, jadi kesan yang positif, jadi kita gunakan kata tugas. Kata tugas apa kita gunakan? Adalah ataupun dapat. Biasalah kita guna macam ni. Okey, ini asas sahaja. Ada banyak cara lain lagi nak buat ayat. Tapi ini asas. Ini kamu kena tahu. Okey. Jadi sekarang kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 isi. Okey. Saya nak tengok mana dulu. Okay, saya nak susun sini 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi saya sendiri, cara yang paling susah dalam menulis adalah untuk membina ayat yang pertama. Dan ayat pertama adalah ayat yang paling susah untuk ditulis. Jadi saya nak mudahkan, satu cara yang saya rasa membantu ialah pendahuluan ataupun ayat yang pertama. Kamu akan gunakan kamu akan gunakan tema. Kamu tengok tema ni positif ke negatif? Tema ini positif. Kalau dia positif, kita akan gunakan frasa seperti sangat penting. Okey. Kalau negatif, dia ada perkataan lain. Ini untuk memudahkan kamu. Jadi tak perlu fikir banyak. Saya bukan nak suruh kamu buat ayat yang hebat-hebat. Saya nak kamu tulis ayat yang betul sahaja. Okey. Dia bukan menilai ayat yang hebat baru macam hebat, tapi ayat yang betul tu pun sangat penting. Tak guna ayat yang hebat kalau ayat kamu tidak betul. Jadi kita ambil ilmu pengetahuan kita satu. Sebab dia positif. Penting ni ialah frasa adjektif. Saya nak bagi perkataan yang banyak sikit. Jadi kita. Okey, ilmu pengetahuan bukan cakap belajar saja, belajar untuk pergi sekolah, tak. Ilmu pengetahuan ni banyak benda. Contohnya kalau kamu nak main sukan, kamu kena ada ilmu pengetahuan. Kalau kamu nak memasak, kamu perlu ada ilmu pengetahuan. Kalau kamu nak menjadi pemain skateboard, papan luncur yang profesional pun kamu kena ada ilmu pengetahuan. Semua benda perlu ada ilmu pengetahuan. Jadi jangan letakkan fikiran kamu fokus kepada untuk belajar, untuk pergi sekolah saja. Okey. Jadi ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab kita semua orang kena belajar sesuatu setiap hari. Okey. Jadi kita tengok yang pertama. Kamu cakap dia penting. Jadi ini adalah sebab dia. Kenapa dia penting? Jadi yang pertama, memperoleh kejayaan baik. Ini ialah ini semua ni. Ini ialah predikat. Ayat ini belum ada subjek, jadi kena fikirkan subjek. Subjek dia dekat sini. Inilah subjek. Okey, ingat kita dah buat ayat subjek predikat tadi tu. Sepenting. Jadi kita nak guna ni, memperoleh kejayaan baik. Jadi kalau dia predikat saja di belakang, dia kena ada subjek. Jadi saya punya subjek, saya akan guna penanda wacana. Hal ini demikian kerana memperoleh kejayaan. Siapa yang memperoleh kejayaan? Siapa? Kita kan? Kita macam mana? Ini cakap dia penting. Sebab apa? Kerana kita akan memperoleh kejayaan yang baik dengan cara lakukan dengan adanya ilmu pengetahuan. Dan boleh faham? Okey. Ingat tak saya dah ajar beberapa jenis ayat
Ada ajar ayat topik pertama, ayat topik kedua, ayat topik ketiga, ayat topik keempat. Okey, jadi ada bermacam-macam ayat, bentuk ayat yang kamu boleh buat. Jangan buat macam robot. Tapi kalau kamu tak pandai buat cara lain, kamu buat dia ayat yang pertama, kedua, ketiga, tapi jangan lupa belajar untuk tingkatkan kemahiran menulis. Jangan guna cara yang sama forever. Okay. Jadi dah, sekarang ni 2. Predikat meningkatkan taraf hidup. Siapa yang dapat meningkatkan taraf hidup? Siapa? Kita. Kita tambahlah penanda macam mana? Selain itu, kita dapat meningkatkan taraf hidup. Tambah sekejap. Iaitu kita juga dapat meningkatkan taraf hidup. Okey, full stop. Dan saya tambah ni dia. Dan ini apa? Nampak ni. Tambahkan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang timbul. Okey, tadi dah guna kita tukar. Kita nak guna cuba. Okey, kita nak ambil mana? Kita nak ambil tema. Kita nak buatkan kita nak buat ayat ni. Ni kan menyelesaikannya. Ini adalah kata kerja pentingnya belajar masalah yang timbul juga. Kita belum buat, jadi kita guna akan dan. Apa kepentingan dia? Kebaikan dapat. Nampak ni saya campur ni dengan akan. Sama itu masalah yang timbul juga akan dapat menyelesaikan. Ia bukan jadi diselesaikan ke siapa? Seseorang sekali seseorang berilmu tidak, ini tak perlu tambah atau dapat. Kita boleh cakap dapat, tak boleh. Okay, soalan dia tu. Seseorang yang berilmu pengetahuan saya salin sahaja dan saya tambah sikit-sikit saja. Okey, sekarang kita kira dulu nak memastikan lebih tak lebih lah. Tujuh. Kamu boleh stop ataupun kamu boleh tambah lagi 1 ayat ataupun 2 ayat. Kalau saya tambah sikit lah supaya lebih complete. Jadi kita dah ada ayat ini kan, ini kira macam pendahuluan dan kita ada isi. Kemudian kita tutup lah kita punya tu. Kita punya apa? Kita punya karangan. Okay, cara yang paling senang, saya boleh tutup dengan 2 ayat. Tapi kalau kamu rasa susah nak buat 2 ayat, kamu boleh buat 1 ayat. Saya akan buat 2 ayat yang kamu boleh pilih 1. Contoh, kesimpulannya, saya guna kaedah yang paling senang iaitu salin semula soalan.
bulat 107 kamu buat. Kalau kita tengok sini dah salin pun boleh. Mungkin kamu dah dengar, dah tonton dan dah belajar. Okay, bye. Baik. Mana ada tugasan kamu dan itu contoh cara penulisan yang paling mudah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Baik. Mana tugasan kamu untuk hari ini? Satu, kamu menyampaikan lagu daripada buku kamu muka surat 2 dan dihantar dalam Telegram saya secara individu. Kedua, ada puisi tentang sekolah norma baru. Tugas kamu ialah menyalin dalam buku Komsas. Kemudian kamu diminta mencari erti perkataan. Ada beberapa perkataan yang diberikan seperti norma, penjarakan, pelitup muka, pembasmi kuman, perlawan, menghargai, menimba ilmu, tewas, menggenggam, harapan. Kemudian kamu diberi tugas juga tentang tajuk karangan. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan yang panjangnya antara, tulis karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Isi semua diberi dan saya dah hantar dalam Telegram awak ya, soalan yang berkenaan kepentingan ilmu pengetahuan. Tajuknya ialah kepentingan ilmu pengetahuan. Kemudian ada 4 isi. Ya, memperoleh kejayaan yang baik, ada lagi ya, ada menyelesaikan masalah, meningkatkan taraf hidup, dan yang terakhir tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan kamu dah tengok ya kaedah penulisan yang disampaikan oleh rakan saya tadi. Bila dia buat pendahuluan dengan 4 isi, dah 54 patah perkataan. Kemudian apa katanya? Boleh tambah lagi ya, sebab panjangnya hingga 80 patah perkataan. Jadi dia tambah lagi 2 ayat ya. Kesimpulan dia, kemudian akhir apa kat situ ya, dan dia dapat 74 patah perkataan. Itu kalau kamu nak buat karangan. Baik, cikgu nak tanya. Okey, silakan Sarah. Saya bagi peluang. Nak kena salin ke? Tajuk apa? Ya, silakan. Saya beri peluang pada awak. Untuk cikgu, saya tak faham lah cikgu. Yang tajuk tu sebenarnya macam mana? Tajuk yang mana? Yang cikgu sebut ni. Yang saya sebut tadi ialah karangan. Karangan. Tajuk dia ialah, tajuk dia kat situ berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Mana dia bagi maklumat kat situ. Kepentingan ilmu pengetahuan. Ya, dia bagi dalam bentuk gambar kat situ. Ya, kemudian dia bagi 4 isi. Saya dah hantar dalam Telegram awak. Cuba tengok dalam Telegram, saya hantar gambar berkenaan. Ya. Dalam Telegram awak saya dah hantar. So kena buat jawapan sendiri lah cikgu? Dia dah bagi contoh buat ayat kan? Cuba tengok. Ya. Lepas tu kena salin lah tu ke buat ayat sendiri? Kamu boleh ikut cara dia. dia. Dia ada buku Komsas pula. Yang Zaraudin tanya tadi. Baik, yang ni buku karangan. Yang baru ni. Tadi buku Komsas lain ya. Buku Komsas tadi ialah sekolah norma baru. Betul? Betul, tapi tadi Melissa tak tu. Tak ikut? Masuk awal. Kita masuk awal. Awal tadi ialah awal sekali muka surat 2 buku teks itu nyanyikan lagu. Hantar dalam Telegram. Betul? Tugasan yang kedua, saya akan hantar dalam Telegram awak ya, yang tak sempat salin. Sekolah norma baru. Itu kena salin dalam buku
Komsas. Kemudian ada beberapa perkataan yang diberi, kamu diminta mencari dalam kamus dewan dan tulis maksud dia. Kemudian tugasan yang ketiga ialah menulis karangan dalam buku panjang. Tapi dia karangan pendek antara 50 hingga 80 patah perkataan. Kalau kamu lihat dalam Telegram, saya hantar kat situ ya. Ini yang tugasan ini ya, dia tulis buku mana itu tak, kalau awak tengok dalam cikgu berkenaan gunakan itu awak tak payah fikir. Yang paling penting ialah macam mana kaedah dia menulis. Paling mudah. Itu kalau awak tengok kat situ dia bina ayat, ada berapa ayat? Ada 4 isi, ada ayat penentuan 5, kemudian ada ayat penutup 6. Kemudian ada ayat penutup kesimpulan kat situ. Dia buat semua 7 ayat. Kalau nak saya tunjuk balik semula. Sekejap ya, sekejap. Ialah berdasar Baik, lihat kat situ ya. Dia mula kat situ, ilmu pengetahuan adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Dia ambil pada tajuk. Ini karangan pendek ya. Ya, macam mana cara tulis berdasarkan maklumat yang diberi. Itu penaluan. Hal ini demikian kerana kita akan memperoleh kejayaan yang baik dengan adanya ilmu pengetahuan. Boleh juga kalau kamu buat ayat lain. Hal ini demikian dengan kejayaan ilmu pengetahuan akan meletakkan seorang itu berjaya mendapat kerja atau kejayaan yang gajinya lumayan. Seperti awak nak masukkan siapa? Ya, jurutera, pengurus bank. Baik, itu kalau kamu nak tambah. Tapi kena ingat, panjang 50 hingga 80. Nah, ini dia buat yang mudah kepada mereka yang tak pandai nak menulis karangan. Dia ambil berisi-isi yang ada saja. Tapi kalau awak yang bijak menulis, kamu boleh tambah ya. Hal ini demikian kerana kita akan memperoleh kejayaan yang baik seperti jurutera, pengurus bank dan banyak lagi yang gajinya lumayan. Ataupun boleh kata ni yang gajinya mencecah 4 hingga 5 digit. Bila kata 4, 5 digit bermakna ribu hingga puluh ribu. Baik. Tengok isi dia lagi. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan taraf hidup. Dia ambil isi kat situ je. Tapi kalau awak nak bina yang lain, selain itu, taraf hidup seseorang itu akan berubah. Jika sebelum ni kehidupan dia mungkin di kawasan kampung, tetapi dia dah boleh pindah ke rumah taman ataupun dia dah mungkin mampu memiliki kehidupan yang lebih hebat. Itu yang maksudkan meningkatkan taraf hidup. Mungkin sebelum ni kenderaan dia menggunakan motosikal saja, tapi sebabkan dia dah berubah, ada pekerjaan, dia mampu memiliki kenderaan motorkar. Ya. Dan mungkin dia motorkar dia yang berjenama. Baik. Kita tengok ayat lagi. Sampai itu
Mudah, masalah yang timbul juga dapat diselesaikan jika kita berilmu. Jadi kalau kat sini kita menyelesaikan masalah yang timbul. Jadi kalau awak nak bina ayat sendiri boleh awak nyatakan, ya, tapi bergantung pada isi ya. Segala masalah yang timbul antara keluarga dapat diungkaikan dengan jalan yang terbaik. Itu saya menggunakan ayat lain. Ya. Segala permasalahan yang timbul dalam adik-beradik, kawan-kawan dapat diselesaikan. Dapat dijernihkan. Itu boleh awak ubah. Ya. Dengan adanya ilmu pengetahuan. Itu paling penting. Seperti kita biasa dengar. Kalau api dengan api, dia akan membakar. Jadi kalau kita nak selesaikan, api lawannya dengan air, benda-benda yang basah atau benda yang boleh memadamkan. Jangan dicurah minyak. Dicurahkan minyak lagi terbakar. Baik, seterusnya. Di samping itu, masalah yang timbul juga dapat diselesaikan. Okey, dah selesai. Sekali seseorang yang berilmu pengetahuan tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Anda kata kamu nak buat ayat kamu, kata penting kat situ adalah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Allah boleh nyatakan dengan adanya ilmu pengetahuan seorang itu tidak mudah dimanipulasi ataupun dipengaruhi oleh pihak tertentu sehingga boleh menggadaikan nyawa ataupun apa saja yang ada pada diri sendiri, seperti terkena scammer. Itu bila ada ilmu pengetahuan, perkara ini mungkin dapat dihalang. Taklah berlaku seperti ada setengah orang tu dia sanggup, dia kata dapat peluang kerja hantar barang ke luar negara, diberi tiket kapal terbang dan diberi gaji, setiap kali hantar dapat 10,000. Rupanya menjadi kadai dadah. Jadi itu maksudnya dimanipulasikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi dengan ada ilmu pengetahuan dapat membezakan sesuatu perkara. Kalau dapat suatu gaji yang besar dengan kerja yang mudah, mesti ada udang di sebalik batu. Baik. Tengok lagi ya, ini yang diberilah kaedah mudah menulis. Tapi panduan tidak lebih 80. Baik. Seterusnya apa yang ditulis? Kesimpulannya. Jadi kat sini kenapa? Sebab dia dah sampai situ ialah 57 patah perkataan. Jadi sasaran penulis guru berkenaan dia kata boleh tambah lagi. Jadi tambahlah kesimpulannya terdapat banyak kepentingan dalam ilmu pengetahuan. Jadi kat situ terdapat banyak apa? Banyak faedah. Boleh tambah kat situ. Jadi kat situ bila kata kesimpulannya terdapat banyak kelebihan atau faedahnya bila adanya ilmu pengetahuan. Jadi kat situ ada, dah tambah lagi 6. Ilmu 7 tambah dengan 6, dari 63. Ada tambah lagi, oleh itu ahli masyarakat hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan sejajar dengan keadaan semasa. Dah jadi 70 lebih. Itu semua kamu boleh tambah. Baik. Ada soalan? Sila. Ada soalan? Kelas? Kelas ada soalan? Tak ada. Tak ada. Faham ke? Faham cikgu. Faham ya? Jadi ada berapa tugasan saya bagi? Ada berapa tugasan? 3. Kan cikgu? 3. Pertama, sampaikan lagu dan hantar dalam Telegram secara individu. Lagu ialah kembali ke sekolah yang terdapat dalam buku teks muka surat 2. Ini menguji kamu dari segi membaca, menyebut. Boleh menyebut atau tidak dengan baik. Kamu nak sampaikan dalam lagu bentuk rap ke macam mana ke, terpulang pada kamu. Masing-masing bicara. Kemudian tugasan yang kedua ialah puisi yang dibuat dalam buku Komsas, Sekolah Norma Baru. Saya akan hantar dalam Telegram kejap lagi untuk kamu salin. Tapi mungkin ada murid yang dapat salin tadi.
Kemudian kamu diminta menulis rangkai kata yang terdapat dalam puisi berkenaan dan mencari maknanya. Tulis, kamu cari dalam kamus dewan. Tugasan yang ketiga, kamu diminta menulis karangan 80 patah perkataan dan kamu diberi isinya. Saya dah hantar dalam Telegram, ya. Baik. Dan tadi saya dah bantu kamu. Itu tadi ialah contoh penulisan yang mudah. Andai kata kamu nak membina lebih daripada itu, tidak ada masalah. Ya. Kalau nak tulis lebih daripada itu, tak ada masalah. Ya, seperti yang kamu tengok tadi. Betul? Jadi kalau ada apa-apa lagi, saya bagi peluang untuk awak bercakap. Silakan. Tarin dah siap dah ni bilik tu. Saya tak dengar. Jelas. Ulang Tarin balik. dah hantar apa homework ni. Okey. Seminggu. Cukup? 1 minggu cukup? Seminggu PM. setengah? Hari Rabu ada kerja lain. Okey ke? Boleh je seminggu. Hari Rabu kita ada BM pukul 9.30 pagi hingga pukul 12. Asal kamu nak hantar hari Rabu kot? Cepat sangat. Seminggu boleh ya? Minggu depan Isnin. Kamu siap je hantar gambar. Alah, kerja mudah je ni, tak susah. Baik. Okey go. Kita perlu ambil gambar untuk sekali lagi untuk sesi yang kedua. Jadi diminta kamu sila kenalkan muka kamu untuk kita buat. Ini perlu rekod dalam apa? Dalam yang perlu saya hantar pada pengetua. Baik. Saya bagi tempoh 10. Dalam kiraan 10 untuk kamu tunjukkan muka masing-masing. Tan Si Jing masih lagi gambar kartun. Tak berubah. Dari tadi Abilasha. Okey, Abilasha mungkin kejap lagi tunjuk muka. Erwina Melissa. Ada masalah kamera kot? Melissa Sarizal dah ada dah. Eliana Khairin pun dah ada. Silakan. Zara Hurin. Tak ada lagi. Okey, Abilasha dah ada. Ira tak nampak lagi. Ira Light tak nampak lagi. Elwina. Ira Light nampak siling je. Baru nampak muka. Dia tutup dengan apa macam orang dekat luar negara lah. Yang marah saya. Saya tak ada muka Zara. Kesian Zara. Allah Akbar. Masalah kamera. Tak apalah. Nama dia lah Zack. Zara muka. Zara Haurin dia tak ada muka. Tak apa Zack. Afiq, gambar dia lah A. Ewina, tak ada gambar. Bulat. Putih. Bersedia dalam kiraan 10. Alhamdulillah Asyaf pegang kepala. Kenapa? Pening ke? Susah kerja ke? Karangan senang je. Karangan pendek. Bersedia dalam kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Siapa pula baru masuk ni? Ada seorang lagi baru masuk. Kawan kamu seorang baru masuk. Tak apa, kita hantar gambar ni dulu. Okey, tengok dalam Telegram dah ada gambar tapi kawan kamu seorang ni baru masuk. Siapa nama baru masuk ni? No Afrina Zuhaimi. Baru masuk. No Afrina, ada masalah ke Afrina? Assalamualaikum No Afrina. Ewina baru nampak lah Ewina. Sekali lagi Ewina ya. Ewina sekali lagi boleh? Okey. Ewina tadi tak nampak. Alhamdulillah dah ada dah. Dia pun ikut macam si kawan awak ni. Ira. Pun ada juga tutup. Okey baik. Sedia? Sedia?
No Afrina, STY, masalah kamera ke? STY, ialah Siti No Atika. Baik, sedia? Dalam kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa lapis pula budak seorang ni? Hai. 7, 8, 9, 10. Okey. Tengok dalam Telegram awak. Dalam proses. Baik, saya dah hantar. Saya dah hantar ya gambar. Jadi kalau tak ada masalah, saya suka ingatkan pada awak, kita akan jumpa pada hari Rabu dan tempoh sekarang. Dari sekarang hingga 9.30, kamu diminta menyiapkan tugasan. Dan jika ada masalah, saya dengar sekarang. Boleh tanya. Silakan. Boleh buka suara. Silakan. Saya still tak faham tentang karangan tu, cikgu. Okey. Tak faham kat mana? Yang cikgu suruh tulis karangan tapi nak kena salin balik yang cikgu hantar video tu ke kena buat ayat sendiri? Baik. Boleh buat ayat sendiri tapi isinya kena rujuk pada isi yang diberi. Ada 4 isi. Okey, Jangan dah lebih 80. Yang ni ialah contoh. Contoh menulis karangan mudah. Faham? Ini ialah contoh. Cikgu ni bagi contoh macam mana nak tulis karangan. Dia kata macam mana orang buat pendahuluan. Ada orang buat pendahuluan terlalu, sebenarnya boleh buat pendahuluan yang panjang jika karangan panjang. Ini ceritanya sekarang karangan pendek. Ada orang pendahuluan sampai pendahuluan saja 30 kata perkataan. Betul? Tapi sekarang ni namanya karangan pendek. Kat situ dah tulis sebuah karangan pendek panjangnya antara 50 hingga 80. Kalau kamu dah buat pendahuluan 30, isi dia macam mana? Ini namanya karangan pendek. Kalau karangan panjang, di peringkatnya lebih lagi sampai 350, itu lain. Ini karangan pendek. Jelas ya? Lain, saya bagi peluang untuk bertanya. Okey, baik. Lain nak tanya silakan. Silakan. Ini contoh karangan yang ditulis oleh cikgu, maafkan saya. Panjangnya 32 patah perkataan. Asalnya dia buat 57 saja. Dan ditambah sedikit 2 ayat. Dengan perkataan kesimpulan oleh itu. Semuanya bergantung dalam teks berkenaan. Saya tadi dah buat penerangan pada awak. Saya ubah sedikit. Tapi masih kekal sama. Seperti meningkatkan taraf hidup. Saya nyatakan perubahan taraf hidup seseorang itu berubah setelah ilmu yang diperolehnya ini menyebabkan dia berubah daripada tempat tinggal dia yang dahulunya mungkin di kawasan terpencil tapi dia telah berubah di kawasan bandar dan agak mewah kehidupan dia. Itu mungkin boleh nyatakan yang menerangkan maksud meningkatkan taraf hidup. Ya, jika sebelum ini kenderaannya hanya bergantung pada motosikal tapi dah berubah mempunyai kenderaan 4 roda. Dan berjenama pula kenderaan tu. Ya mungkin dah ada kereta Mercedes. Itu menunjukkan taraf hidup seseorang itu. Ada orang nak macam tu, ada orang tak mau. Pada masing-masing. Tapi tidak semestinya ya. Kemewahan itu melambangkan taraf hidup telah berubah. Baik. Jika tak ada apa-apa, kelas kita berakhir sekarang dan kamu diberi masa untuk kamu buat kerja kamu. Kalau ada apa-apa, boleh hantar pada Telegram saya secara
individu. Ya. Teruskan kerja kamu. Saya Terima akan kasih, hantar. Ego. Terima Ya, kasih, sama. Ego. Jangan lupa tulis kehadiran awak. Ah, Okay, boleh keluar. terima kasih, Ego. Anasayo. Okay, sama. Anasayo Okay. pula. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Okay. Terima kasih. Baik. Tinggal lagi 2 orang. Eliana, ada masalah silakan. STY, Siti, No, Atika.